Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Alhamdulillah, berhadirat Allah Subhanahu wa taala, hadir Allah yang sejak azali. Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah, dibaca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, alhamdulillah ta'ala. Yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Senaran Baru yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, Barisan AJK Surau yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi minggu lepas ada beberapa soalan terkumpul. Jadi saya tak dapat jawab secara on the spot, atas kekurangan diri saya lah, hafalan yang kurang dan juga sumber rujukan yang saya tak bawa lah. Jadi hari ini saya menjawab salah satu soalan daripada 5 yang saya kumpulkan minggu lepas. Kalau tak silap ada 5. Jadi salah satunya iaitu tentang sighah. Jadi saya bawakan satu kitab namanya Fiqh Mazhab, asal bahasa Arabnya Al-Fiqhu Alal Madhabil Arba'ah, Fiqh atas mazhab-mazhab yang 4, oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jazairi. Jadi dikumpulkan pendapat-pendapat daripada 4 mazhab. Dia ada 5 juzuk. Pada bab nikah juzuk 4. Kita terus pergi kepada sighah. Saya tengok panjang pembahasan dia, kita terus pergi sighah je dulu. Kalau bab nikah daripada awal sampai akhir tu panjang, sampai ke subuh tak siap lagi. 4 mazhab. Baik. Ada pula belakang-belakang tu pendapat sahabat tentang homoseksual. Dulu baca semua tu panjang kan. Sambungan ni. Baik. Kita fokus pada bab nikah dan juga sighah 24. Jadi ini sebagai boleh panggil pengetahuan. Jangan pula kita ni terus amalkan. Kenapa? Kan ilmu, Ustaz? Ya, sebab kita di Malaysia, khasnya di Johor, mengamalkan mazhab Syafi'i. Jadi segala hukum hakam bab nikah ni menggunakan mazhab Syafi'i. Kalau nak dapatkan sijil nikah dan sebagainya, kena bermazhab Syafi'i. Kalau guna mazhab lain, dari segi agama mungkin sah, bukan mungkin lah, dari segi agama sah lah, masih bermazhab. Tetapi kalau dari segi hukum nak dapat kad nikah, sijil nikah sebagainya, tak boleh, kena mazhab Syafi'i juga. Mungkin kena sekali lagi ataupun kena denda. Begitulah kehidupan kita. Maknanya ini ilmu, sekadar ilmu. Andai katalah manakala kita keluar dari negeri Johor, khasnya ataupun negara Malaysia, dan berlaku perkara-perkara seperti yang tak diduga lah, contohnya terdampar di pantai, 2 orang aja pula tu, kita seorang lelaki, lepas tu ada seorang perempuan, nak buat macam mana kan? Dia kata macam tu, nak buat macam mana kan? Tu jawab agama pun tak ada, apa sama memang tak ada. Jadi ilmu tentang nikah tu je lah yang kita bawa. Baik, sambung masuk
masuk pada bab sirah keempat. Surat 24 ya. Tiga kelompok ulama bersepakat. Sebelum tu bab apa ni? Sebelum tu bab syarat nikah tu tak sedap. Syarat nikah panjang bahasan tentang syarat-syarat nikah panjang. Tak apalah. Tinggal itu ada masa waktu lain bacalah. Habis kitab apa nama Idaman Penuntut kan, masuk Matalul Badroin ke apa, masuk Sabrul Tandin, orang kata dah menguasai betul mazhab Syafi'i, Ustaz kita belajar mazhab lain pula lah, boleh lah macam kan. Baik, tiga kelompok ulama bersepakat, yang mana tu nanti diterangkanlah, bahawa nikah itu tidak sah kerana menggunakan lafaz-lafaz akad, lafaz-lafaz akad yang mengikat dan tujuannya adalah tamlikul ain, yakni kepemilikan barang, seperti jual beli, al-bai' wa syira', alhamdulillah, sedekah yakni pemberian, al-ja'lu menjadikan, dan at-tamlik memberikan sebagai hak milik. Misal tasaddaqtu, contoh tasaddaqtu laka bi ibnati bi mahrin kaza, saya berikan anak perempuanku kepadamu dengan mahar sekian. Tak sah. Tiga kelompok ulama dia sebut berikan. Ja'altuha laka, ataupun saya jadikan dia untukmu, tak sah juga, tiga mazhab. Malaktuka iyyaha, saya berikan dia sebagai hak milikmu, pun tak sah. Seperti juga akad as-sulhu, perdamaian, dan al-qardu, hutang piutang, seperti dalam ucapan ishtalahtu ma'aka alal alfi allati ala ibnati, atau semisalnya. Dia tak terangkan makna dia di sini Baik, berbeza dengan para ulama Hanafiyah. Jadi maknanya fahamlah kita, tiga kelompok ulama itu Syafi'i, Maliki, dan Hambali, yang mengatakan tak sah yang ayat-ayat atas tadi itu. Berbeza dengan para ulama Hanafiyah yang mengatakan akad tersebut adalah sah. Ini dari segi ijab. Hanafiyah sah ayat-ayat yang tadi itu, macam jual barang, tapi mazhab Hanafi sah. Jangan kita rendah-rendahkan pula. Mazhab Hanafi itu dia ada dalil dia, ada hujah dia. Dia imam mazhab. Bukannya tepuk dada tanya selera, tak. Bukan buat usrah. Apa pendapat awak? 10 orang 10 pendapat. Kan? Ni ulama-ulama mazhab ni dia bukan buat usrah, buat masing-masing maka pendapat sendiri, ikut tepuk dada tanya selera, tak. Dia mengkaji, dan dia layaklah dah ada ilmu hafaz 30 juzuk Al-Quran, hafaz beribu-ribu hadis serta sanadnya. Jadi memang layaklah. Berbeza dengan para ulama Hanafiyah yang mengatakan akad tersebut adalah sah. Perhatikan syarat-syarat sirah menurut kalangan ulama Hanafiyah. Kalangan ulama disuruh carilah, mungkin nanti diterangkan ke. Perhatikan syarat-syarat sirah. Kalangan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah Hambali bersepakat bahawa akad itu tidak sah kecuali dengan sirah mushtaqqah. Maknanya yang tadi itu tak salah, kena sirah yang mushtaqqah, yakni yang menggunakan lafaz ankaha, aku nikahkan engkau, atau tazwij, aku kahwinkan engkau. Itu ijabnya kena sebut.
Tidak sah jika menggunakan lafaz hibah. Yang macam yang kita nak bahas ni, kes Sabri Yunus kan. Kes Sabri Yunus tu ijabnya masih ada sebut aku nikahkan. Kan. Kalau nak buat lagi kecoh kan, aku nikahkan pun tak ada. Pakai itu macam Hanafi. Ya tak? Oh lagi dia pun panjat. Lagi dahsyat tu aku kata. Aku ijab ada aku nikahkan, yang kabul yang tak ada saya terima aja kan. Ini dengan ijab tak ada aku nikahkan. Itulah awak kena belajar lagi. Sound dia pula. Awak kena belajar lagi lah kata kan. Oh mazhab Hanafi boleh. Baik. Tidak sah jika menggunakan lafaz hibah. Seperti juga halnya tidak sah jika menggunakan lafaz-lafaz akad. Berbeza dengan pendapat kalangan ulama Malikiyah. Mereka mengatakan tidak sah menggunakan lafaz hibah, memberi dia macam tu, macam atas tadi itulah. Walaupun diiringi dengan menyebutkan mahar pemberian. Seperti misalnya, contoh seorang wali berkata, wahabtu laka ibnati bi sodak kaza. Yang ini saya berikan kepadamu, dia berikan kepadamu anak perempuan saya dengan pemberian sekian. Dia pemberian sekian tu mas kahwin lah. Kalau mazhab Maliki tak sah juga. Hanafi je lah yang satu ni. Atau suami mengatakan, hab li ibnataka bi sodak kaza, berikanlah kepadaku anak perempuanmu dengan pemberian sekian. Tak sah juga tu. Baik. Hanafi saja. Mereka berpendapat, mereka tu tiga mazhab tu lah, berpendapat bahawa nikah itu tidak sah jika dilakukan dengan senda gurau, main. Apabila seseorang berkata kepada yang lain, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, pada sebuah nikah, lalu si lelaki berkata saya menerima, dan keduanya saling tertawa, maka akad nikahnya adalah sah. Seperti talak dan pembebasan hamba, yang keduanya terjadi pada waktu senda gurau. Baik. Tiga kelompok ulama bersepakat bahawa akad yang demikian itu tidak terlaksana atau tidak sah kerana sangat dibenci, main-main bab agama. Itu tiga kelompok. Misalnya jika siapa yang tiga kelompok nanti tengok lagi. Misalnya contoh, jika seseorang yang membenci lainnya dengan mengucapkan saya menerima nikah fulanah dengan wasilah kebencian yang dapat dikenali secara syariat, maka akad tersebut tidak sah. Berbeza dengan kalangan ulama Hanafiyah. Jadi sama macam tadilah, Syafi'i, Maliki dan Hambali. Berbeza dengan kalangan ulama Hanafiyah. Sesungguhnya mereka berpendapat kebencian pada keadaan seperti ini tetap menyebabkan nikah terlaksana atau sah. Dan ulama Hanafiyah berkata, jika isteri membenci suaminya kerana pernikahan dengannya, maka tidak ada hak mahar bagi si perempuan sebelum hubungan intim. Yang mahar tu, mas kahwin tu tak boleh pakai lagi sebelum hubungan intim. Dan ia akan mendapatkan mahar misil sekerana hubungan suami isteri. Dah ada hubungan, dapat. Sesungguhnya kebencian dengan makna seperti ini bukanlah kebencian seorang wali mujbir, yang akan dijelaskan berikut. Dijelaskan. Mereka semua bersepakat tentang pentingnya hadir dalam majlis akad. Jika wali berkata, saya nikahkan kau dengan anak perempuanku, dan ia kemudian meninggalkan majlis sebelum calon suami mengatakan saya menerima,
kemudian ia mengatakan saya menerima yang diucapkan pada majlis yang lain atau di tempat yang lain, maka akadnya tidaklah sah. Walinya tak suka. Suaminya yang bakal suami itu bakal menantunya belum cakap dia dah pergi, tak sah. Para ulama berbeza pendapat tentang masalah faur, kesegeraan, iaitu mengucapkan qabul setelah ijab tanpa adanya pemisah. Berbeza pendapat. Ulama Hanabilah, Hambali, dan ulama Hanafi sepakat bahawa faur itu, segera tu bukanlah syarat. Ulama pun boleh selama majlis sedang diadakan secara uruf, tapi masih dalam majlis lah, lambat sikit tak apa. Itu dua ulama kata, mazhab Hambali dan Hanafi. Adapun jika majlis telah selesai secara uruf, maka akadnya tidak sah. Tapi kalau dah selesai majlis, tak sah juga. Ini kena dalam majlis, cuma lambat sikit tak apa, tak mesti on the spot. Ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah mensyaratkan faur, kesegeraan, dan membolehkan adanya pemisah singkat antara ijab dan qabul. Sekejap tak apa, untuk take nafas, apalah kan, yang tidak menghilangkan pengertian faur secara uruf. Sekira-kira tak dikira lambat lah. Jadi kalau boleh terus sambung mualat. Apa nama ni? Tapi mualat tu macam dah lama sangat tu. Ini pada uruf. Kalau mualat tu apa nama ni, kalau malam sembahyang Jumaat tu apa nama, sekadar 2 rakaat sembahyang sunat yang pertengahan, tu kira lama juga. Ni secara uruf, maknanya kalau kira 1 minit pun kira lama juga tu, 1 minit kan, atau 10 saat pun kira lama. 10 saat lama sangat. Aku nikah kan senyap, 3 saat pun kira lama juga. Tak apa, saya ikut mazhab ni, dia kata bakal pengantin belajar 4 mazhab, kan. Baik, jadi kena ada ilmu lah. Yang nikahkan pun kena ada ilmu. Tapi itulah khasnya di negeri Johor guna pakai mazhab Syafi'i, jadi kena ikut syarat dalam mazhab Syafi'i. Baik, 3 kelompok ulama bersepakat, kecuali kalau dia jenis yang apa dia panggil, macam terperanjat melatah yang jenis senyap ada juga kan. Dia melatah tapi senyap, bukan melatah yang boleh ke nikah Ustaz? Orang melatah. Orang melatah pun nak nikah juga. Orang nikah tak boleh. Awak ni yang saya melatah ni mula. Yang lain tak melatah. Dia ada dua Ustaz. Satu melatah, satu pakar. Yang pekat nanti soalannya belum dijawab nanti. Satu-satu. Wah, mentang-mentang awak tak melatah, awak tak bagi saya nikah, kata. Baik, mungkin tambah soalan ni, baik nanti. Sambung. 3 kelompok ulama bersepakat bahawa akad tidak sah jika mendahulukan qabul atas ijab. Yang dalam mazhab kita apa nama ni, yang lepas dalam menuntut sah kan. Baik, jika calon suami berkata kepada wali, saya terima nikah anakmu fulanah dengan mahar sekian, mas kahwin sekian, lalu wali berkata aku nikahkan kau dengannya, maka akadnya adalah sah. 3 yang kata tak sah. Jika calon suami berkata nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, lalu wali berkata aku nikahkan kau, dan tidak disebutkan oleh calon suami saya menerima, maka akadnya sah. Sebab dia dah sebut dulu dah, qabul dulu baru ijab. Kerana makna nikahkan aku bererti saya menerima nikahnya. Tetapi kalangan ulama Hanafiyah berkata sesungguhnya yang dahulu adalah ijab, baik dari suami atau isteri. Kalau mazhab Hanafi kena ijab dulu, tak boleh qabul dulu. Sedang kelompok ulama Hanabilah berbeza dengan pendapat 3 kelompok yang lain. Apa nama, setiap satu lain-lain Ustaz itulah sebab dia tak boleh selalu sangat belajar 4 mazhab ni. Senang kepala. Kan bertukar-tukar nanti kan.
Jadi kalau cara nak belajar 4 mazhab ni, belajar Syafi'i dulu dah mantap, baru mazhab lain. Mazhab lain tu pun satu je dulu mazhab lain kan. Kalau nak 4 sekali, satu-satu perkara tu je. Ini ni pun dah kecamuk kita. Yang ni lain, bab ni lain pula, ni lain pula. Dia yang sama, ada yang lain, dan yang sama, lain. Baik. Sambung kan. Sedang kelompok ulama Hanabilah berbeza dengan pendapat 3 kelompok yang lain. Mereka berkata seorang wali harus mengucapkan atau siapa yang menempati posisinya, yang wakil wali. Pertama dikatakan, saya nikahkan engkau dengan fulan. Lalu fulanah betulnya. Lalu calon suami menjawab, saya redha. Tidak sah nikah jika mendahulukan ijab atas qabul, sebagaimana menurut pendapat mereka. Ni disebut saya redha ni kan. Tapi yang utama dia nak sebut tu ijab dulu baru qabul lah. Itu mazhab Hanabilah, Hanbali. Calon suami menjawab, saya redha. Dia sebut saya redha je. Macam saya terima tu lah kan. Baik, itu ada lagi tak penerangan tengok. 3 kelompok ulama bersepakat bahawa qabul itu cukup dengan mengatakan saya menerima atau saya redha. 3 kelompok ulama. Jika pernikahan itu dengan mengatakan kepada dirinya dan wakilnya berkata kepada wakilku, atau jika anak lelakinya berkata kepada anak lelakiku, maka kalangan ulama Syafi'iyah berbeza pendapat dalam hal itu. Jadi mazhab Syafi'i kata tak sah saya menerima saja. Mazhab Hanafi, Hambali dan Hanafi dan Maliki menerima, sah qabul, saya menerima atau saya redha. Mereka berkata lafaz harus ditegaskan dengan mengucapkan lafaz tazwij, yang ni Syafi'i kena sebut tazwij tu, nikah atau lafaz nikah ketika qabul. Sehingga jika ia meniatkannya, maka itu tidak cukup. Niat je pun tak cukup. Mereka harus mengatakan qabil tu zawajaha, atau saya terima nikahnya. Jadi mazhab Syafi'i yang mesti menjawab penuh saya terima nikahnya, itu minimum lah. Dengan mas kahwin apa semua tambahan. Para ulama sepakat bahawa nikah dengan batas waktu tertentu adalah batal. Apabila calon suami berkata kepada wali, nikahkan aku dengan anak perempuanmu selama 2 minggu. Ini dipanggil apa? Muta'ah kan? Kahwin muta'ah. Ji, kahwinkan dengan anak Ji 2 minggu je ni. Kau ni boleh nak test pula. Tak boleh. Ulama sepakat. Mazhab lain tak ada sepakat 4-4. Saya nak cari mazhab yang kelima. Jangan itu bukan dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah lah. Sebab mazhab yang 4 ni, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu mazhab yang Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya. Yang kahwin muta'ah tu Syiah dan bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tak sah, batal. Nikahkan aku dengan anak perempuanmu selama 2 minggu atau sebulan dengan mahar sekian, 1 juta sekalipun. Hati-hati jangan gelap mata. 1 juta. Lalu wali menikahkannya, maka nikahnya adalah batal. Tetapi jika kira tak sah lah, tak sah lah. Tetapi jika keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, maka mereka tidak dihukum kerana terdapat kemiripan akad. Ini syubhatul aqdi. Jadi itu kalau dah terlepas lah, kalau belum tak sah lah ataupun batal. Baik. Jadi mudah-mudahan terjawablah persoalan. Ya, kalau mazhab selain mazhab Syafi'i sah, saya terima sahaja, saya menerima 3 mazhab. Tetapi di Malaysia lah biasanya, tapi di Malaysia sudah berlaku macam tu jadi penjelasan tu tak ada. Jadi bila dibuat dulu baru dijelaskan, jadi macam pelik ataupun orang kata terperanjat lah. Kan, kalau dijelaskan dahulu mungkin tak ada masalah.
Dan wali yang menikahkan tu pun masyhur dengan pegangan yang mula-mula kita katakan dia tak berpegang pada mazhab langsung. Kemudian bila berlaku perdebatan ataupun pertuduhan, maka dia kata dia mengaku guna mazhab lain. Itu ikut kita pegang zahir lah. Dah dia mengaku dia pegang mazhab lain, kita pegang zahir. Itu apa yang dia cakap. Kalau dalam hati dia lain, terpulang dia dengan Allah Ta'ala lah. Sebab mula-mula dia muncul tu banyak dia tak menggunakan mazhab, mempertikaikan mazhab yang empat. Tapi dah kemudian ni baru dia kata dia ikut mazhab ni, ke mazhab tu, selain mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam dari segi hujah lah, dari segi dalil, mazhab Syafi'i hujahnya paling kuat. Pun begitu tak menghalang lah, sesiapa sahaja, tak mesti orang selain Malaysia atau selain Johor, sesiapa sahaja boleh mengamalkan keempat-empat mazhab. Cuma dari segi peraturan ataupun hitam putih di negeri Johor khasnya menggunakan mazhab Syafi'i tentang bab nikah ini. Bab lain ada juga guna mazhab lain, itu tak dapat nak dielakkan. Itu zakat, haji, dan ada pendapat jawatan agama juga kata ada juga qaul dhaif daripada pendapat Syafi'i, bukan mazhab lain. Tapi saya sendiri belum jumpa lah, mungkin kekurangan di saya. Baik, jadi itu kita ambil yang baiknya. Yang pertama, menambah ilmu pengetahuan kita lah, dari segi mazhab lain. Cumanya kena jangan sampai jadi kekecohan yang boleh membawa kepada pergaduhan dan sebagainya lah, ataupun keluar kata-kata kesat. Baik, jadi itu satu perkara lah, bab tentang nikah. Mudah-mudahan terjawab. Baik, kemudian satu lagi bab iaitu tentang adil, syarat-syarat jadi wali dan saksi. Adil. Baik, itu kita tengok dalam kitab Matlaul Badrain sendiri, bahas panjang tak panjang sangat lah. Maknanya ada beberapa syarat yang mensyaratkan jadi wali yang adil. Bukan wali yang adil, wali mesti tidak tidak fasik. Wali dan juga saksi tidak fasik, satu. Dan saksi itu sendiri mesti adil. Jadi kita tengok bab adil lah. Bab saksi ni, saksi kita menikah. Kalau kita nak jadi saksi, pastikan kita memenuhilah syarat-syarat. Guru saya bertegas, kalau boleh kita elak. Tapi kalau dah tak ada orang lain, dah semua jenis yang menolak, kesian pula. Jadi kita ni kena penuhilah syarat. Saksi babun nikah, hukum meminang. Ni ada hukum meminang 324. Tapi dah baca tu kan. Apalah, kadang-kadang buka sekali. Dia dua je hukum meminang kan, harus dan juga makruh. Dan harus dan juga makruh apalah, sudah tinggal. Syarat rukun nikah, akad nikah, wali, kufu, ada kufu.
hukum isi kahwin giliran beberapa isteri. Ada ni bab. Kalau lebih daripada 2. Ada salin tak bab apa ni, busuk apa Abang Rahmat? Kalau tak ada, carilah satu-satu. Zihar, li'an, iddah, nafkah. Ni berlaku juga ni, apa nama ni, pertikaian dalam keluarga saya sendiri kan. Ni tak tunaikan nafkah. Tengok jiran tu bagi duit, bini dia bagi duit banyak. Ni abang tak bagi nafkah. Rumah dah ada, pakaian dah ada, makan cukup, terlebih cukup dah. Macam apa nama ni, terlebih makan dah. Tak beri nafkah katanya. Ada juga suami isteri yang begitu tiada terima saksi orang fasik, 493. Ini yang rumi lah, 493. Dia bab ke-3 akhir. Udhiyah dan syahadah. Syarat menjadi qadi. Kalau nak jadi qadi macam mana? Bukan cara-cara menjadi qadi, syarat-syarat. Syarat menerima saksi. Yang ini syarat menjadi saksi, 492. Dia bab ni bang, apa nama ni, udhiyah. Akikah dan syahadah. Udhiyah pula. Udhiyah lah. Aqdiyah wa syahadah. Bukan Aqdiyah wa syahadah. Bukan akikah. Salah baca. Bab yang ketiga terakhir. 492. Ini fasal pada menyatakan segala syarat saksi. Kitab ni Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain bagi Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani, ulama Fatani, atau juga dikenali Syekh Nikmat Kecil, merupakan cucu saudara kepada ulama termasyhur di alam Melayu, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Di dalam kitab ini beliau menggabungkan berbagai perbahasan ilmu fikih lengkap, terdiri daripada bab ibadat, muamalat, nikahat dan jinayat. Juga didatangkan di awal kitab perbahasan tentang ilmu kalam, tapi ringkaslah yang membincangkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni masjid Kampung Menjaya, Masjid Al-Falah, minta saya baca kitab ni masih bab tauhid lagi dan rasulnya, dan beberapa perkara sam'iyat yang lain tergandung dalam rukun iman. Baik. Itu sebab seragam Johor dulu pakai kitab ni sampai darjah khas, daripada jam 4, 5, 6 darjah khas. Khatam lah 4 tahun tu. Kalau lulus lah, tak lulus ulang lagi kan. Saya tahun pertama tak menggunakan kitab Matla'ul Badrain, tahun 97. Last pakai 96. Macam mana saya ingat? Sebab saya tahun pertama tak dipakai. Di stop pakai. Masa tu 1997. Saya darjah bukan 97, saya nak masuk darjah 4. Jadi tahunnya bila? 1995. Betul lah, sebab 92 saya darjah 1. Betul lah. Dulu darjah 3 sekolah kebangsaan, darjah 1 sekolah agama. Jadi darjah 2 darjah 3, darjah 4, darjah 5. Jadi darjah 6 sekolah kebangsaan tahun 97, betul lah. Masuk darjah 4 sekolah agama. Confused. Sekarang ni darjah 1 sekolah kebangsaan, darjah 1 sekolah agama. Main banyak. Aduh, saya pernah ngajar sekejap sekolah agama Johor, 2-3 sekolah. Dia waktu je 3 jam je. 3 jam ke 2 jam? 3 jam. Pukul 1, 2, 3, 4, 5. 2 sampai 5. 3 jam tu yang betul-betul ngajar 1 jam lebih je. Lebaki tu, awak duduk, awak diam, awak ya Allah, ya Rabbi Karim. Budak dia 1 sekolah kebangsaan. Awak tak macam ni kat sekolah baik bagus bagus. Macam kat surau ni awak diam. Bagus.
1 jam setengah je mengajar betul-betul. Baik, jadi ada pro and cons lah. Pasal apa dia samakan tu? Sebab periksa tu kan, asyik tak ambil periksa sebab nak tumpu satu periksa je. Jadi dia buat macam tu. Baik, sambung. Syarat menjadi saksi sekarang diguna balik. Kita Matlaul Badrain ni guna balik tahun 2022 ke 21 kan, guna balik. Risalah Tauhid dan juga Matlaul Badrain. Baik. Syarat menjadi saksi dan tiada diterimakan syahadah atau saksi penyaksian melainkan daripada orang yang berhimpun padanya 5 perkara. Pertamanya Islam, maka tiada diterimakan syahadah kafir atas muslim atau atas kafir. Kafir atas kafir pun tak diterima. Orang kafir ni ada masalah. Si kafir yang kedua ni menjadi saksi, tak diterima. Itu asalnya dalam hukum Islam lah. Dia mesti penyaksian tu daripada orang Islam. Keduanya bulug ni balik lah, cukup umur, maka tiada diterima syahadah kanak-kanak. Budak-budak menjadi saksi tak diterima. Dan jika hampir balik sekali, dah nak balik dah ni, lagi 2-3 hari, tak. Belum diterima. Pada segi umur lah kan, pada segi keluar mani tu macam mana nak tahu 2-3 hari lagi baik. Yang ketiganya berakal, maka tiada diterima syahadah yang gila. Dia walaupun gila tapi dia jujur, tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Dia gila, tak boleh. Tapi tak ada tapi memang tak boleh. Keempatnya merdeka, bukan hamba lah, maka tiada diterima syahadah sahaya hamba lah, atau mudbir atau mukatib atau mab'ad. Ini semua jenis-jenis hamba lah. Empat ni biasanya zaman sekarang dah tak ada lah yang hamba, semua merdeka. Kelimanya adil. Ni adil, maka bagi adalah itu, adil itu beberapa syarat. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat tu dia tak bahas. Yang kelima tu dibahaskan, sebab yang 4 yang atas tu dia dah bahaskan yang kat depan kitab. Beberapa syarat, iaitu bahawa menjauh seseorang akan dosa besar, iaitu menjauhkan tiap-tiap satu daripadanya. Satu dosa besar pun tak boleh. Contoh dosa besar, meninggalkan sembahyang fardu dengan sengaja tanpa sebab yang diterima syarak. Alah, tak sembahyang subuh je. Dosa besar tu boleh. Ataupun tidak menutup aurat. Alah, dia cuma free hair je. Yang ni lelaki free hair tu perempuan. Pakai seluar pendek contohlah. Kalau mazhab kita Syafi'i kan, apa nama ni, antara pusat lutut. Itu dalam sembahyang lah. Kalau apa nama ni, di luar sembahyang tu ada lagi tu qaul muqtamad. Baik. Maka tiada diterimakan saksi orang yang mengerjakan. Dia banyak saksi ni, bukan nikah je. Saksi melihat anak bulan, saksi macam-macam, ada beberapa perkara lah. Saksi dalam mahkamah. Itu saksi-saksi tu bukan nikah je. Biasanya bila saksi ni nikah, kan? Kau jadi saksi boleh? Kau nak kahwin ke? Bukanlah. Saksi ni tengok nak bulan. Nak bulan kan, kau nak kahwin. Jadi saksi boleh? Nak tengok nak bulan ke? Bukan. Habis kali ni apa pula? Mahkamah. Mahkamah. Dia ada banyak. Maka tiada diterimakan saksi orang yang mengerjakan dosa besar seperti zina. Zina tu apa? Memasukkan kemaluan lelaki tu dalam perempuan. Tak masuk, baru gesil, itu tak dikira zina lagi. Zina tu pun ada dia punya perbahasan lah. Dalam kitab Idamah Menuntut ada pada bab puasa tu kan. Makna bersetubuh tu lah. Habis kalau dia belum berzina, kita nak tunggu dia berzina dulu ke? Jangan tunggu. Cegah. Kau tunggu pula. Buatlah apa-apa. Apa jerit lah. Biar tak berlaku lah. Nak tunggu game pula.
emas gitu pula dia dah belajar, ni belum zina lagi ni, tak apa, kita tunggu sampai dia zina. Salah. Kena cegah. Baik, azan tu dia masuk balik, sambung sikit masuk isyak. Baik, sambung sikit ya. Baik. Maka tiada diterima saksi orang yang mengerjakan dosa besar seperti zina dan membunuh dengan tiada apa nama ni? Yang tiada sebenar ni, tiada sebenar. Ada ke membunuh dengan sebenar? Orang yang menjalankan hukum bunuh, dia membunuh dengan sebenar, kan?
Contoh kisos, orang ni telah membunuh orang lain, jadi hukumnya ialah digantung sampai mati. Siapa yang nak bergantung sampai mati tu? Mesti ada orangnya, mesti ada petugasnya. Petugas tu kira membunuh dengan sebenar. Tapi kalau dia membunuh dengan tiada sebenar, tu dosa besar. Meninggalkan sembahyang, nampak? Meninggalkan sembahyang fardu lah. Sunat tak berdosa. Sembahyang fardu ni tinggal. Tinggalkan sembahyang fardu sekarang ni dah macam biasa. Dah macam tak dosa. Sedangkan dosa besar tu, dosa besar. Menegahkan zakat, tak bayar zakat dan lainnya. Dan bahawa tiada mengekali atas sedikit daripada dosa kecil. Yang tadi dosa besar, tak buat satu pun. Ini tak mengekalkan dosa-dosa kecil, maka tiada diterima saksi orang yang mengekali atas sesuatu daripadanya dosa kecil, melainkan jika ghalib taatnya atas maksiatnya, kalau lagi banyak taatnya daripada dosa kecil lah. Sesetengah dosa kecil, contoh, maka setengah daripada dosa kecil, setengah tu sebahagian lah, melihat akan yang diharamkan. Tengok aurat si Amoy itu dosa kecil. Dosa kecil sayangnya kan dosa besar. Dosa kecil pun dosa juga. Jangan pula mentang-mentang dosa kecil tak apa, dosa juga, dosa kecil. Dan membuka aurat, dosa kecil, dosa besar, dosa tetap dosa juga. Dan jika dalam khalwat sekalipun, khalwat apa Ustaz yang berduaan? Khalwat ni tak ada orang lain, tak ada orang lain, tiada kerana hajat, tak ada sebab, saja-saja buka aurat, tak ada sebab lah. Kalau ada sebab tak apalah, panas ke, tak selesa ke kan. Dan istimal najis, mengguna pakaian najis, ada najis dia biar je pada badan atau kain, tiada kerana hajat, melainkan ada hajat. Ni kenapa ada tai dekat badan awak ni? Ini untuk apa nama ni, ubat contoh kan. Tak tahulah tai apa buat ubat. Kalaulah adalah ubat lain semua tak makan, ni je kena pakai najis je yang boleh baik ubat sembuh. Tak tahulah kan kalau ada. Dan bermain catur, chess, kalau orang putih lah, kalau Melayu main dam lah. Dan bermain catur jika bertaruh. Itu kalau bertaruh saya tak bertaruh, saya saja main. Yelah, pandai pula tu. Tak bertaruh saya tak bertaruh, saya main gitu je. Dan mendengar alat permainan yang diharamkan, alat muzik seperti tanburi. Tanburi apa nanti semak balik lah, tanburi. Dan bilangan dosa besar dan dosa kecil hendaklah dituntuti di dalam kitab yang panjang-panjang. Tengoklah kitab yang lain, banyak lagi. Ada nama kitab tu Al-Kabair, kalau tak silap ada kitab khas menyatakan dosa, segala dosa-dosa besar. Dan bahawa ada ia sejahtera iktikadnya. Yang nak jadi saksi ni iktikadnya betul, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, maka tiada diterima saksi orang yang mubtada' atau mubtadi', ahli bid'ah yang jadi kafir atau jadi fasik dengan bid'ahnya. Contoh fahaman Mu'tazilah, Allah pinjamkan kuasa pada makhluk, itu dalam kitab tauhid. Mubtadi', ahli bid'ah. Sebahagian ulama kata kafir, murtad, na'udzubillah min zalik. Sebahagian ulama kata tak kafir tapi ahli bid'ah, fasik, dosa besar. Habis itu kalau Allah tak pinjamkan kuasa, macam mana kita bergerak? Ustaz bercakap, Ustaz mengajar ni semua, daripada macam emas pergi sini, macam mana Ustaz bergerak? Pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah kita ada pilihan sendiri nak buat baik atau jahat. Pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah kita ni ada kuasa sendiri nak buat baik atau jahat. Hakikat kejadian sebenar, Allah yang tentukan pilihan hati seseorang, Allah yang gerakkan seseorang itu, sama ada pilih baik atau pilih jahat. Dan berbuat baik atau berbuat jahat itu Allah yang tentukan dan Allah yang gerakkan. Itu fahman Ahlussunnah wal Jamaah.
Baik, itu kena ulang kaji bab tauhid, dalam kuliah tauhid, duduk kuliah tauhid. Maka yang jadi kafir dengan bid'ahnya itu seperti yang mengingkarkan bangkit ajsad, bangkit jasad-jasad kiamat lah, dan yang mengingkarkan baharu alim, kan alim ni alam, dan yang fasik dengan bid'ahnya seperti orang yang memaki sahabat Nabi, maka jadi fasik dengan yang tersebut. Tiada terima saksi orang fasik. Adapun yang tiada jadi kafir dan tiada jadi fasik dengan bid'ahnya, maka diterima syahadahnya dan diistisna kecuali daripada ini khitabiyah, cakap tuju. Maka tiada diterima saksi mereka itu, dan mereka itu satu firqah yang mengharus mereka itu akan syahadah penyaksian bagi taulannya mereka itu apabila mendengar akan dia berkata bagiku atas si anu bagian-bagian. Maka jika berkata mereka itu kami lihat akan dia menghutang akan dia, diterima syahadah mereka itu. Kalau tiada jadi kafir dan tiada jadi fasik, boleh. Kami lihat akan dia menghutang, contoh. Dan bahawa ada ia orang diamankan pada ketika marahnya daripada jatuh atau berlaku di dalam perkataan yang tiada sebenar, atau mengekali atas mengumpat-ngumpat, atau dusta atau umpamanya. Orang ni kalau panas baran, kalau tengah marah, bohong, ngumpat jadinya. Tak betul semua cakapnya, contoh. Maka tiada diterima saksi orang yang tiada amankan pada ketika marahnya daripada jatuh atau berlaku pada yang tersebut. Kalau dia jenis marah pun masih cakap yang sebenar, masih jujur, tak mengumpat. Tapi mana marahnya? Dia marah je, tinggi suara, contoh kan. Atau dusta, dia tak bohong, dia marah-marah dia betul cakap ni, contoh itu tak apa. Ini marah habis semua, bohong lah, apa, mengumpat jadinya, tak boleh. Saksi orang yang memelihara muruah, maruah kalau bahasa Melayu, kita orang Melayu sebut maruah, bahasa Arabnya muruah. Dan bahawa ada ia orang yang memeliharakan atas muruah seumpamanya, dan muruah itu berperangai dengan bersifat seorang dengan sifat orang yang seumpamanya daripada segala anak semasanya, pada zamannya, masanya dan makannya, tempatnya. Maka tiada diterima saksi orang yang tiada muruah baginya. Seperti contoh orang yang berjalan di pekan terbuka kepala, tak pakai kopiah atau songkok. Topi boleh Ustaz? Topi tak masuk dalam hal ni, dia kena kopiah atau songkok. Atau badan yang lain daripada aurat. Dia dah tu aurat tapi lebih daripada aurat tu dibuka. Padahal tiada layak dengan dia yang tersebut. Contoh kan antara pusang lutut, bulu kaki apa semua tu nampak. Dia hanya tutup pusang lutut, dada luar lelaki kan nampak. Padahal tiada layak dengan dia yang tersebut, dengan bahawa bukan ia anak pasar, kecuali dia anak pasar. Anak pasar ni apa? Kerja kat pasar lah. Memang kena pakai seluar yang bawah lutut betul, otak basah, manjang kan. Adapun jika anak pasar, maka tiada mencarikan muruahnya oleh yang tersebut. Anak pasar tak apa, pasal dia kena buka baju panas satu, lepas tu buat kerja, kalau seluarnya labuh basah nanti kulitnya kata gatal. Macam saya tak boleh basah-basah lama-lama, tak boleh, gatal. Seluar ke baju ke dia tak boleh lebih 2 kali pakai. Dah mula kata gatal kan. Kain pun sama, kulit sensitif. Baik, adapun membuka aurat, maka haram ia daripada dosa kecil, dan seperti membuka kepala di pekan. Tadilah makan atau minum di pekan. Tak boleh Ustaz? Bukan tak boleh, taklah haram, tapi tak boleh jadi saksi. Hari itu kena elakkan. Padahal tiada mengerasi dia oleh lapar atau dahaga, kecuali kalau terlalu lapar dan dahaga. Nak patah balik ke rumah, jauh, ataupun susah ambil masa, itu dibenarkan. Yang buka kepala ni tak ada alasan jauh apa semua. Dan orang yang mengerjakan pekerjaan yang hina yang harus, seperti berbekam dan menyapu tahi binatang dan samak belulang ni tulang, padahal tiada layak dengan dia yang tersebut, dan menkucupkan isterinya
atau sahayanya yang perempuan di hadapan orang yang dimalukan daripadanya. Alah, ni isteri aku, cuap cium. Kan? Dia kata tak ada muruah ni kitab, alah, saya kan dah kahwin ustaz. Iyalah, tapi malu kat orang. Dan saya nak menyatakan cinta saya ustaz. Tempat lain. Dan menghancurkan kaki pada manusia dengan tiada darurat. Menghancurkan, menghuncurkan. Dia bila dah tukar dari Jawi ke Rumi, macam-macam menghuncurkan dia kaki dia pada manusia, dengan tiada darurat, seperti mengucup amahnya pada hadapan mereka itu, hamba, dan membanyakkan hikayat yang menyukakan antara manusia lain daripada yang tersebut dituntuti dalam kitab yang panjang-panjang. Banyak lagi lah, itu contoh-contoh. Tetapi syarat yang akhir, yang ini memeliharakan muruah ini, bukan syarat bagi adil, bahkan ia syarat bagi terima syahadah. Tak boleh terima saksi yang tersebut. Dan lagi syarat terima syahadah itu hendak ada ia yang bertutur, maka tiada diterima syahadah orang bisu, dan jika dia fahamkan isyaratnya sekalipun dan baik akalnya, seperti berkata oleh Sahibul Tanbih yang mempunyai peringatan dan lainnya, maka tiada diterima syahadah saksi orang yang lalai, yang dungu, bodoh, dan keadaannya tiada ditohmahkan dia, dituduh, maka tiada diterima syahadah orang ditohmah tuduhan akan dia, dan hendak ada ia rasyid, bijak, maka tiada diterimakan syahadah mahjur alaihi dengan safih. Safih itu bodoh juga. Baik, itulah beberapa syarat-syarat saksi. Kalau dah tak ada, dah memang kita seorang, kita elaklah perkara-perkara yang ada tu, pada, kalau boleh pada hari tersebut nak jadi saksi, atau hari tersebut tak boleh, pada waktu nak jadi saksi tu, jadi mudah-mudahan diterimalah saksi kita, Baik, cukuplah kata ni tuan-tuan. Mudah-mudahan satu soalan yang dapat jawab tadi, tentang biasa. Kalau dia ginilah, kalau Tuan Qadi tu tadi, wali tu atau Qadi lah, dia menyuruh mengucap kalimah syahadah, andai kata orang itu telah murtad, maka dia masuk Islam semula. Tapi kalau betul dia murtad, contoh dia murtad kerana dari segi perkataan, contohnya dia tak percayakan Allah Ta'ala, ataupun tak percayakan Allah Ta'ala, ataupun tak percayakan Nabi Muhammad, maksudnya nak cakap dia kena tarik balik apa yang menyebabkan dia murtad. Kalau mengucap dalam syahadah, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kalau dia kata Nabi Muhammad tu hanya pesuruh untuk orang Arab sahaja, adalah kita nak pegang saksi yang tidak masuk. Suruh bapak dulu mengucap ayat itu pun masih saksi. Kalau wali itu tak tahu orang yang disaksi itu buat apa, okey lah. Ni diri sendiri tu. Ya. Jadi soalannya boleh tak, ataupun cukup tak hanya sekadar mengucap kalimah syahadah dengan istighfar? Jadi jawapannya, untuk wali atau untuk orang lain, kita bersangka baik je lah. So tak ada masalah. Tak mengucap kalimah syahadah pun, tak istighfar pun, kalau bersangka baik tak ada masalah. Cuma mempunyai diri lah. Punya diri tu, kalau dia sedar memang dia tak cukup syarat, contohnya dia tahu yang dia murtad, dia tak mengucap kalimah syahadah dan tarik balik kata-kata yang bawa dia murtad tu. Dan kalau dia ada buat dosa besar, contoh macam tadi, dia tak bertaubat. Syarat taubat ada 3: menyesal, tak buat ketika taubat, dan berazam tak nak buat lagi. Dia tak taubat, dia cuma istighfar, tak lepas taubat dia. Dan kalau dia ada tinggalkan sembahyang, dia kena kontak. Kalau tak dapat semua pun,
paling kurang satu waktu lah dia qada, barulah apa nama ni lepas taubatnya tu, jadi maknanya empunya diri. Punya diri. Kalau macam orang lain kita sangka baik je lah kan, kita pun tak negorek apa cerita awak kan. Tak ada macam tu kan. Lagi orang kan, ataupun kena kecam. Yang kena kecam yang wali ni yang bertanya tu yang kena. Dan dalam kitab pun tak disuruh semak ni, tolong semak ni apa orangnya ni macam ni. Ni ilmu ni kita belajar untuk diri sendiri. Maknanya kita sendiri tu sedar diri. Melainkan memang terang-terang orang tu macam tadi tak pakai kopiah, memang terang-terang lah kan, nampak. Yang dari segi lain tu kalau boleh sangka baik lah. Mudah-mudahan tu jawab kan soalannya. Dah terbiasa mengucap kalimah syahadah, istighfar kan, tu lepas ke tak lepas, dari segi lepas ke tak lepas, tak mengucap kalimah syahadah dan tak istighfar pun lepas kalau kita bersangka baik ataupun tak nampak dengan mata kita lah. Maksudnya kan apa ni dari sini kalau ini mau jalan selamat lah supaya jalan selamat. Jalan selamat pun tapi tak berapa nak selamat sebenarnya. Tapi tak apalah, tak ada masalah. Untuk mengucap kalimah syahadah, istighfar, mungkin peringatan. Lagi bagus juga kan, jadi peringatan. memang pun ni lagi slow sifat. Ya. Saya pun pernah menikah juga, ada juga mengucap syahadah sekali lah kan. Mengucap syahadah, istighfar memang disuruh lah. Satu mungkin untuk peringatan lah. Jadi mengucap syahadah ada tak yang bawa pada murtad kan, ataupun taubat daripada dosa-dosa kan, sebagai peringatan. Takkan nak cakap ni siapa yang ada murtad ni masuk Islam balik mengucap, tak gitu kan. Jadi suruh semua sekali yang ada kat situ mengucap dengan syahadah. Jadi macam satu amalan sebelum nikah, amalan beramai-ramai berjemaah. Jadi yang kalau dia kata okey, awak ganti ni, awak mengucap dengan syahadah ataupun saksi kan, disuruh nanti macam seolah-olah dituduh sebagai yang tak ada buat dosa besar apa semua kan. Jadi ramai-ramai, disuruh ramai-ramai semua sekali. Baik, mudah-mudahan terjawab Jadi beberapa soalan yang lain tu saya cuba lagi cari jawapannya, akan datang insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru wa yahfazal mustaghfirin wa yanajjatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.